Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladun wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya. Dengan kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla pagi, petang, siang, malam, dengan cara kita mempelajari ilmu, mempelajari Al-Quran, memahami sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan segala ajaran fardu ain yang wajib dipelajari. Maka itu salah satu daripada cara bagaimana kita nak meningkatkan ketakwaan kita, iaitulah dengan cara memahami agama, beramal dengannya dan menyebarkannya kepada manusia yang lain. Para jemaah sekalian, alhamdulillah pada hari ini 10 Disember 2021 bersamaan dengan 5 Jumadal Ula 1443, tajuk yang diberikan kepada kita, perbincangan kita pada hari ini, memelihara kesucian Al-Quran, tanggungjawab bersama. Nak pelihara Al-Quran secara fizikal dia panggil mushaf. Nak jaga Quran kita ni jangan dihina oleh orang, jangan dipermain-main oleh orang, jangan dibuat suka hati. Itu satu. Dan yang besar daripada itu lagi, ini pembesar, tapi ada lagi yang besar juga, kita kena pelihara Al-Quran itu daripada dipermain-mainkan oleh ahli-ahli yang menafsirkan Quran. Dia panggil tafsir al-ittijah, tafsir al-batini, tafsir secara batin. Para jemaah sekalian, kita akan lihat nanti dua-dua jenis ini saya akan huraikan secara ringkas, serengkah-ringkasnya. Maka apabila kita sebut tentang Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala telah turunkan Al-Quran ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim dalam tafsir pimpinan Ar-Rahman, dia tafsir yang tepat. Allah yang mengetahui apakah maksud Alif Lam Mim. Kalau kita pergi kepada tafsir Isyari, tafsir batini, dia akan hurai dengan huraian ma anzalallahu biha min sultan, yang Allah tidak turunkan Al-Quran seperti itu. Macam-macam dia punya huraian. Jadi kita kata tafsir yang paling baik, apa yang disebut oleh para ulama kita, Allahu a'lamu bimuradihi, Allah Ta'ala yang maha mengetahui apakah Alif Lam itu. Dia panggil huruf al-muqatta'ah, huruf dibaca satu-satu, tulisan dia bersambung. Ada juga orang baru jumpa Quran, Alif Lam Mim, dia pergi baca alam zalikal kitab. Jumpa dalam dia. Itu makna Fatatul Quran tu kena mengaji. Dia tak boleh baca saja. Dia kena baca. Dia panggil huruf al-muqatta'ah, huruf bersambung tapi dibaca satu-satu. Alif Lam Mim, Kaf Ha Ya Ain Sad. Itu dia panggil huruf al-muqatta'ah. Zalikal kitabu la raiba fihi. Kitab Al-Quran ini tidak ada sebarang syak padanya tentang datangnya dari Allah Azza wa Jalla dan kesempurnaannya. Apa fungsi Al-Quran? Untuk menjadi perhiasan dinding, untuk dikoleksikan, untuk dia bagi kumpul sana sini? La.
Allah Ta'ala nyatakan hudan lil muttaqin, menjadi petunjuk kepada orang-orang yang hendak bertakwa. Siapa nak jadi orang bertakwa, jangan lari daripada Quran. Ayat ini surah Al-Baqarah ayat 1 dan 2. Maka Al-Quran itu adalah merupakan kalam Allah. Dia panggil kalam Allah, yang diturunkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu definisi Al-Quran. Al-Quran kalamullah Al-Munazzal, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bahasa Arab, menerusi perantaraan Jibril alaihissalam, disampaikan kepada kita secara mutawatir. Mana mutawatir ni? Secara riwayat yang ramai, bukan seorang dua. Semua sahabat meriwayatkan kita. Kebanyakan sahabat meriwayatkan Al-Quran, itu dia panggil mutawatir. Mana khabar yang tak mungkin berlaku pembohongan, itu dia panggil mutawatir. Dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas, dan membacanya dikira suatu ibadah. Itu dia panggil definisi Al-Quran. Kalau tanya apa itu Quran, inilah dia Quran. Ada juga yang tak menambah lagi dan ditulis di antara lembaran-lembaran mushaf. Nah, itu tambahan. Baik, kita tahu Al-Quran ini kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahasanya bahasa Arab, melalui Jibril sampai kepada kita melalui jalan mutawatir, bermula dari Al-Fatihah sampai An-Nas, dan membacanya ibadat. Nabi sallallahu beritahu, aku tak kata Quran itu alif lam mim satu huruf, tapi alifun satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Bermakna setiap huruf kita dapat 10 pahala. Artinya baca alif lam mim saja kita sudah dapat 30 pahala. Kenapa tak nak baca lagi? Sungguhnya wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sentiasa dijaga dengan baik. Ketelitian menulis nas Al-Quran dengan tepat sudah bermula sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi. Setiap kali menerima wahyu, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mengarahkan ia ditulis oleh para sahabat radhiyallahu anhum dalam kalangan penulis wahyu. Ada beberapa orang sahabat dia panggil katabatil wahyu, penulis wahyu. Di antaranya Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Dalam satu riwayat disebutkan bahawa Zaid menceritakan, aku pernah menulis wahyu dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan baginda membaca kepadaku. Apabila aku selesai menulis, Nabi sallallahu mengarahkan, Zaid, iqra alayya, baca semula apa yang kamu tulis. Lalu aku membacanya. Jika terdapat kesalahan satu kalimah yang tidak ditulis, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan memperbetulkan. Kemudian setelah diselesai, setelah disahkan, aku bawa wahyu tersebut keluar untuk dibaca kepada orang ramai. Riwayat ini asalnya dicerita oleh Imam At-Tabarani. Jadi para jemaah sekalian, dari sudut sejarah, khutbah kita ini sejarah penulisan Al-Quran. Pengumpulan Al-Quran kali pertama berlaku pada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq selepas peperangan Al-Yamamah, ketika berlakunya peperangan menentang golongan murtad. Dalam peperangan Yamamah, ramai para penghafaz Al-Quran syahid. Melihat kepada perkara ini, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu rasa bimbang. Kalau mati penghafal Al-Quran ini, nanti Al-Quran ini tidak bersambung dia punya sanad. Bagaimana? Ulama-ulama ramai yang hafal, tapi yang pakar dalam bidang Al-Quran itu dia bimbangi. Maka Umar mencadangkan kepada Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk mengumpulkan Quran. Pada peringkat awal, Sayyidina Abu Bakar juga teragak-agak. Dia kata, Nabi tak kumpul, aku nak buat macam mana ni? Umar kata, ini masalah besar, kita nak jaga Al-Quran, bukan satu perkara yang main-main. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar setuju dan diberi tugas kepada Sayyidina Umar dan juga Zaid bin Thabit untuk menguruskan perkara yang tersebut. Menurut Al-Suyuti rahimahullah, Zaid bin Thabit tidak akan menerima ayat Quran yang ditunjukkan kepadanya. Contohnya orang ni baca ayat, Zaid kata, bawa kepada aku 2 orang saksi.
bahawa kamu dengar bacaan ini daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun ayat ini ditulis di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan sekadar ingatan semata-mata. Kita kata jazakallahu khaira ya Zaid, mana jasa dia telah mengumpul Quran. Kemudian selesai masalah, Al-Quran dikumpulkan. Zaman Sayyidina Umar tidak ada masalah. Semasa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, berlaku perselisihan bacaan Quran, qiraat di kalangan umat Islam. Ada orang baca ni, ada orang baca ni. Yang baca ni dia dengar ni, yang ni baca ni dia dengar ni. Dua-dua tu betul sebenarnya. Setiap mereka mendakwa bahawa bacaan Quran mereka lah yang betul, dan bacaan satu lagi salah. Maka timbul perselisihan. Satu lajnah telah dibentuk di zaman Sayyidina Utsman untuk menyelesaikan masalah ini, iaitu lajnah mengumpul, menyalin mushaf. Dia panggil naskah naskah utama yang dijadikan rujukan. Maka lajnah tersebut dianggotai oleh Sayyidina Zaid ibn Thabit, Abdullah ibn Zubair, Sa'id ibn al-As, dan Abdul Rahman ibn al-Haris. Mereka telah menyalin Al-Quran ke beberapa mushaf, seterusnya dihantar ke kota-kota Islam bersama-sama dengan seorang guru. Maknanya Sayyidina Utsman dia pegang yang asal di Madinah, yang lain dihantar kepada gubernur-gubernur di setiap negara supaya mereka rujuk pada ayat ini. Dan dihantar seorang guru untuk mengajar. Ini bertujuan agar umat Islam bersatu padu dan tidak berpecah belah dengan sebab bacaan Al-Quran. Untuk maklumat para jemaah sekalian, bacaan Quran yang mutawatir yang boleh dibaca dalam solat dia panggil qiraat, al-qiraah sab'ah, boleh baca. Sebab tu kadang-kadang kalau kita tengok dalam YouTube contohnya solat tarawih di negara kita ni baca qiraah Hafs. Ada orang lain baca qiraah Waras, ada orang lain baca qiraah lain. Ini berbeza-beza sedikit bacaan. Itu semua tu sah, boleh dibaca dalam solat, tidak jadi masalah. Bagi kita sekarang, sebab itu Quran yang kita baca ni nama dia Mushaf Utsmani, resam Utsmani, maknanya tulisan yang diluluskan, yang diputuskan oleh para sahabat pada zaman pemerintahan Utsman. Tengok di mushaf ditulis Mushaf Utsmani, itu maksudnya yang di zaman Sayyidina Utsman. Yang lain-lain itu dinukilkan daripada yang itu. Para jemaah sekalian, tanggungjawab memelihara ketepatan cetakan mushaf Al-Quran di Malaysia memerlukan kerjasama bersepadu antara agensi kerajaan dengan orang ramai. Bagi mengelakkan sebarang kekeliruan, penyelewengan dan pemalsuan, maka masyarakat hendaklah memastikan setiap mushaf mempunyai cop kelulusan Kementerian Dalam Negeri KDN dan ada pelekat hologram Kementerian Dalam Negeri sebagai bukti keabsahan cetakan mengikut kelulusan yang diputuskan oleh Lembaga Pengawalan dan Pelaksanaan Pencetakan Al-Quran Kementerian Dalam Negeri KDN. Itu di Malaysia. Jika didapati sebaliknya, maka bolehlah mengemukakan aduan kepada pihak Kementerian Dalam Negeri bagi tujuan siasatan, pemeriksaan dan penguatkuasaan. Jadi marilah kita sama-sama mematuhi undang-undang dan peraturan yang telah ditetapkan demi menjaga kemaslahatan ummah dan kesucian mushaf Al-Quran, sebagaimana firman Allah Ta'ala, watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik la mubaddila li kalimatihi wa lan tajida min dunihi multahada. Bacalah apa yang telah diwahyukan daripada kitab Tuhanmu, tiada yang dapat mengubah kalimah-kalimahnya. Ini jaminan Allah. Tuhan kata, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Aku yang turun Quran, aku jaga Quran. Jadi Quran ini terkawal. Tak ada siapa boleh pesongkan Quran. Kalau ada orang cuba pesong Quran, tak berapa hari orang akan jumpa. Salah Quran ni. Alhamdulillah, itu penjagaan daripada Allah Azza wa Jalla. Sebab tu orang tak berani nak ubah Quran. Yang dia beraninya tafsir Quran mengikut nafsu, itu berani. Dia berani menjauhkan manusia daripada Quran, berjaya sudah. Di antara kejayaan yang dibuat oleh orang penjajah dulu, nak jauhkan masyarakat daripada beramal dengan Quran, maka dibuatlah undang-undang logrek, undang-undang syariah diketepikan, kecuali waktu nak kahwin, waktu bercerai, waktu bagi pusaka.
Yang lain-lain selamat jalan. Baik, kamu sama sekali tidak akan temui tempat berlindung selain daripada Allah Azza wa Jalla. Suratul Kahfi ayat 27. Maka para jemaah sekalian, itu peraturan yang ada dalam negara kita tentang penjagaan Al-Quran. Kita kata Alhamdulillah. Kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla. Apa yang kita syukurkan? Sebab negara kita ni ada undang-undang, ada peraturan. Sebab itu sekarang ni dia ada dipanggil Quran Majid, Quran Karim, macam-macam istilah yang ada, tuan-tuan boleh tengok. Jadi Alhamdulillah, ni ada orang buat aplikasi Quran dalam handphone, dalam apa. Kalau ada salah, insya-Allah tak lama perkara itu akan dapat dikesan. Jadi kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla di atas perkara yang tersebut. Kemudian di antara penjagaan Quran, kita letak Al-Quran di tempat yang sepatutnya. Rasa penat masuk dalam masjid, tengok Quran ada, ambil 3 buah Quran letak buat bantal. Kertas-kertas yang ada tulisan Al-Quran jangan dibuat bungkusan makanan. Jangan dibuat buku goreng pisang kata orang. Jangan dibuat lapik makan, lapik duduk. Itu dia panggil kita kena jaga kesucian Al-Quran itu, kehormatan Al-Quran, sebagaimana yang telah disebut oleh Al-Imam Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran. Ada adab bagaimana orang yang baca Quran, orang yang mengaji Quran kena ada adab dia. Sebab itulah peraturan nak baca Quran, kita kena duduk dalam keadaan yang baik, bersih, kita jangan dikotor-kotor. Sehingga kan para ulama mengatakan nak sentuh Quran kena ada wudu, panjatlah ada adab yang lain. Kemudian kita nak pergi pada satu lagi, penjagaan Al-Quran daripada golongan munharifin, daripada golongan yang menyalahi peraturan. Saya akan bagi senarai pendek kepada tuan-tuan. Di antara golongan yang menyeleweng, yang menyalah tafsirkan Al-Quran, dia panggil Al-Firaq Al-Batiniyah, kumpulan Batiniyah. Apa dia kumpulan Batiniyah ni? Kumpulan Batiniyah ni dia tafsir ayat ada zahir, ada batin. Yang zahir, yang makna kita nampak tu, solat, puasa, itu zahir, itu untuk kamu ahli-ahli ahli syariat. Yang batin untuk kita orang yang hebat-hebat. Ini bahaya tuan-tuan. Jadi ittijahat al-inhirafat al-tafsiriyah ni banyak. Di antara kumpulan yang dahsyat teruk yang memesongkan tafsir Quran ini, kumpulan Syiah. Dia tafsir wasyajaratal mal'unata fil Quran, pokok yang dilaknat dalam Quran, dia namakan sahabat-sahabat Nabi yang besar, Khulafa' Ar-Rasyidin, itulah yang dilaknat. Na'udzubillah. Kita kata Allah Ta'ala lah sumbak dalam mulut kumpulan-kumpulan dengan api neraka. Dia tafsir Quran. Orang yang dilaknat itu siapa? Sahabat Nabi yang besar. Saya tak nak sebut, sebab saya sayang kepada sahabat Nabi. Kita tak akan sebut apa yang disebut oleh puas Syiah. Tapi nak cerita kejahatan mereka, nak menceritakan kebejatan puas Syiah, dia tafsir Quran dengan kepala otak dia. Kerana dia pasang ayat-ayat itu kepada para sahabat yang besar radhiyallahu anhum wa ardahum. Yang kedua, golongan batiniyah lagi, yang konon-kononnya mereka ni ahli hakikat, ahli makrifat. Ini bahaya. Dia tafsir Quran, contohnya dalam surah Al-Ankabut ayat 64. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib wa innad daral akhirata lahiyal hayawan. Allah kata dunia ni main-main je, tapi akhirat tempat hidup. Dia ambil hayawan tu bukan tempat hidup. Dia kata ruh orang mati berpindah di antara hayawan kepada hayawan. Dia panggil dalam bahasa ahli-ahli hakikat ni, dia panggil tanasuh al-arwah. Ruh berpindah-pindah daripada benda ni. Ini semua ajaran sesat. Dan ruh tu boleh balik, boleh macam-macam, boleh cerita permainan-permainan yang kita bimbang para jemaah sekalian. Ada lagi yang menafsir Quran, dia panggil tafsir batini, tafsir isyari. Contohnya dia tafsir qul huwallahu ahad. Huwa tu balik ke Nabi. Qul huwa Allahu ahad. Dia Muhammad dengan Allah satu je. Ini golongan-golongan yang menyamakan Nabi dengan Tuhan satu. Dia panggil wahdatul wujud. Ini juga tafsir batini yang berbahaya dalam masyarakat.
Oh, dia kata, ustaz jangan cakap, awak bukan ahli. Habis, adakah Nabi turun pada Sayyidina Abu Bakar, Abu Bakar ini untuk awak ayat, ini untuk badui lain? Tidak ada. Semua ayat Quran diturun pada Sayyidina Abu Bakar, Umar dan juga orang badui yang berkaki ayam mari jumpa Nabi. Yang kencing dalam masjid, sama je. Tidak ada zahir, tidak ada batin, tidak ada isyari, tidak ada perbezaan. Yang bezanya, kefahaman dan juga amalan. Kita mengatakan, bila kita nak bincang perkara ini, oh, dia kata awak bukan ahli. Habis ahli siapa? Siapa yang ahli? Coba tanya. Nak jadi ahli ikut kita dulu. Nak ikut kita berapa lama? Itu bermulalah episod terperangkap dengan ajaran sesat mari daripada perkara-perkara seperti ini. Itu dia panggil ajaran batin ini. Kalau orang kata Quran ditafsir secara zahir, secara batin, nampaklah itu satu kumpulan yang berbahaya. Kumpulan yang ketiga, dia itu dapat ittijahul qusas, tafsir ahli-ahli panglipo lara, penceramah-penceramah yang suka bawa cerita. Ada seorang dibunuh di zaman pemerintahan Mahdi, nama dia Abdul Karim bin Abil Auja. Dia cerita pelik-pelik dalam Quran. Dia ambil ayat Quran, dia tafsir ikut dia. Waktu dia nak kena bunuh, dia kata apa? Tuan-tuan, wada'tu fikum 4,000 hadis. Aku telah reka cipta kepada kamu 4,000 hadis menafsirkan Quran dengan otak dia. Ini dipanggil qusas. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita dengar orang duduk tafsir Quran, cerita pelik-pelik, dunia duduk atas tanduk lembu ke macam-macam, pergi tanya lah ustaz ambil kat mana tafsir itu. Quran bukan boleh tafsir begitu saja. Kita tafsir dengan sebenarnya kata ulama, man fassara al-Quran bi ra'yih. Siapa tafsir Quran dengan otak dia, falyatabawwa maq'adahu minan nar, ambil tempat duduk dalam neraka. Yang seterusnya dia panggil ittijah tafsir falsafi. Tafsir secara falsafah, ja'alul aqla, akal menjadi asas kepada tafsir Quran. Nah, itu di antara kumpulan yang berbahaya ini. Dan juga dia panggil tafsir al-ilmi, tafsir mengikut sains. Quran tu dia jadi kitab sains. Kita kata kitab, memanglah dalam Quran tu ada sains. Ada perkara-perkara yang Allah Ta'ala sebut 1400 tahun dulu, yang sekarang ni ahli sains kaji relevan, tapi bukan jadikan Quran itu sebagai kitab sains. Tetapi kita mengatakan adanya ilmu sains dalam Quran, nak menunjukkan Quran itu mukjizat yang besar, mukjizat yang al-khalidah, yang siapa baca Quran dia akan jumpa perkara-perkara yang pelik, yang tepat, yang tidak ada percanggahan. Jadi para jemaah sekalian, itulah perbincangan kita. Maknanya kita nak jaga Quran daripada fizikal dia dihina, dipermain-mainkan oleh orang, dan juga kita kena jaga Quran daripada tafsir-tafsir yang menyeleweng, yang karut. Itu juga menjadi tanggungjawab para ulama Islam. Kalau ada orang tafsir yang pelik, mesti diberi nasihat, dipanggil, diperbetulkan, supaya tidak menjadi fitnah kepada orang. Masalahnya manusia gini, yang pelik-pelik itulah yang mendapat tempat dalam masyarakat. Orang yang duk mengajar Tuhan tu aku tu Tuhan, Muhammad tu dia tu Muhammad. Orang ni mendapat liputan dalam live Facebook dia puluh-puluh ribu sekali dia live. Kita kata di mana marinya puak-puak yang pelik-pelik ni? Satulah tafsir, ada tafsir lughawi satu lagi. Dia tafsir dengan lurah ya, dia main bahasa saja semata-mata. Bahkan ada satu gerakan ahli-ahli pencinta bahasa. Dia kata Quran ni salah. Salah ayat Quran. Tulisan Quran salah sebab adalah sebutan dia. Dia tak tahu resam Osman itu dia ada seni dia tu sendiri. Ada seorang dia baca ayat yang kita baca, lahyal hayawan tadi. Dia kata apa hayawan-hayawan dalam Quran ni? Mana ada hayawan? Dia tukar ayat. Kita kata masya-Allah cerdik sungguh awak. Kan, yang ulama telah sepakat Al-Quran Mushaf Utsmani telah diterima oleh para sahabat, ijma' pada waktu itu. Tiba-tiba ada lagi orang baru belajar bahasa nak memperbetulkan Quran. Maka barakallahu li wa lakum fil Quran azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi
wa man sara ala nahjihi wahtada atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla. Menjaga kesucian Quran satu sentimen perasaan kita semua. Tapi tuan-tuan kena ingat, nak jaga Quran dengan apa? Dengan mempelajari, memahami, tadabbur, itulah tanggungjawab kita. Jangan kata saya kalau tengok, setiap kali tengok Quran saya cium. Kadang-kadang kita bimbang tengok Quran. Setiap orang masuk Quran ambil Quran cium. Akhir kali hilang tulisan Qurannya, cium dia. Baca-baca, buka baca tak. Kita kata itu bukan itu caranya. Sayang Quran, memahami isi kandungan. Baca dia. Ada satu analogi selalu dibuat oleh para ulama. Dia kata Quran ini ibarat seperti buah kurma. Makin dikunyah, makin dirasa manis. Ada juga ulama lain kata Quran ini ibarat seperti orang berenang di lautan. Kita pergi ke laut, duk main atas, tak nampak apa, nampak ombak, nampak buih, tak nampak. Tapi orang yang turun dalam laut, snorkeling dia panggil, menyelam, dia nampak dalam laut, ada dengan batu karang, ada dengan macam-macam koral, ada berjuta jenis. Itulah kita. Kita nampak Quran ni, itu je ada. Quran ni kadang-kadang tak jadi untuk orang hidup, jadi untuk orang mati. Bila mati baru cari Quran. Waktu hidup tak baca Quran. Maka saya mengatakan tuan-tuan, berilah masa untuk Quran, jangan bila ada masa baru nak baca Quran. Hasya. Tidak baik itu. Bacalah Quran waktu hidup, jangan sudah mati suruh orang baca Quran. La. Jadi pada hari Jumaat dan hari yang lain, sentiasa kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana perintah Allah dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid.